الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu kita telah memasuki bab berkenaan dengan syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu. Di mana kata pengarang di sini, syurutu ijza'il hajari samaniyah, syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu ataupun yang seumpama dengan batu seperti kertas, tisu dan sebagainya ada 8. An yakuna bi thalathati ahjar, adalah digunakan paling sedikit 3 batu. Wa an yunqiyal mahal, adalah batu itu dapat membersihkan tempat keluarnya najis itu. Wa an la yajifan najas, hendaklah najis itu belum kering. Wa an la yantaqila, dan hendaklah najis itu tidak berpindah. Yani jika mana najis itu berpindah, maka tempat najis itu berpindah tidak boleh digunakan batu atau seumpamanya. Wala yatra'a alaihi akhar, dan hendaklah ia tidak terkena dengan perkara-perkara yang lain. Jadi ini adalah yang terakhir sekali kita lalu berkenaan dengan di antara syarat-syarat beristinja dengan menggunakan batu atau yang seumpama dengannya. Sambung kata pengarang di sini adalah wa an la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa an la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahirah, dan hendaklah najis yang keluar itu ia tidak berpindah atau tidak berada pada selain daripada tempat kemaluannya itu. Ini sebenarnya penerangan yang sama dan telah diterangkan oleh pengarang sendiri. Wa an la yusibahu ma', dan hendaklah tempat keluar najis itu tidak terkena air. Ini juga sama seperti mana syarat-syarat yang sebelumnya. Wa an takuna al-ahjaru tahirah, dan hendaklah batu yang digunakan ataupun kertas ataupun yang seumpama dengannya itu merupakan perkara yang benda yang bersih. Dahlah dia bukan najis dan dia bukan dari yang sudah terkena dengan najis. Jadi kalau 88 syarat ini ada, maka sah untuk dia beristinja dengan menggunakan batu ataupun yang seumpama dengannya seperti kertas dan juga tisu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pengarang sudah selesai membahaskan berkenaan dengan istinja. Cuma dalam bab istinja ini ada juga beberapa perkara yang perlu untuk kita ambil ingat, untuk kita sentiasa ingat. Bahawasanya adalah istinja ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Memastikan istinja kita ini sah merupakan perkara yang sangat penting. Kerana kalau kita istinja tidak sah, bermakna kita anggap wuduk kita tidak sah. Wuduk kita tidak sah, sembahyang kita juga tidak sah. Jadi semua bertalian. Subhanallah. Jadi kita kena pastikan apabila kita beristinja itu, kita istinja dengan betul. Air yang kita gunakan air yang betul. Bersihkan sebetul-betulnya bersih. Especially, mohon maaf lah kalau ada di antara kita yang qada hajat dalam keadaan berdiri, kencing dalam keadaan berdiri. Subhanallah, kadang-kadang tidak pasti sama ada terkena. Dia tak cek sama ada air kencing itu sudah kena pada pakaiannya ataupun tidak. Subhanallah. Pasal apa? Kurang pemahaman berkenaan dengan istinja. Jadi apabila kita beristinja, pastikan kita istinja itu istinja dengan betul. Kalau kita nak menggunakan tisu, pastikan kita menepati syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Subhanallah. Dan juga apabila kita membicarakan berkenaan istinja itu juga ada adab-adab yang tertentu.
Subhanallah. Adab yang kita sedia maklum bahawasanya di antara adab-adab beristinja itu adalah menyediakan alat-alat untuk bersuci sebelum dia qada hajat. Kalau yang menggunakan tisu ada sudah siap tisu, kalau yang menggunakan batu sudah siap batu, yang menggunakan air juga sudah siap air. Subhanallah. Baik, tu jelaslah. Dan kemudian sama juga perkara-perkara yang asas. Masuk bilik air, kaki kiri, keluar bilik air, kaki kanan. Masuk bilik air dalam keadaan bertutup kepala, memakai selipar, dan begitu juga tidak berlama-lamaan di dalam bilik air. Ini pun juga di antara perkara-perkara yang adab-adab yang asas. So, bila kita membicarakan berkenaan dengan adab-adab yang asas ini, kita seharusnya juga mendidik keluarga kita, especially kanak-kanak kita, untuk mereka terus dalam keadaan terbiasa dalam keadaan adab-adab ketika melakukan sesuatu perkara. So, macam contoh berkenaan dengan bilik air dan istinja ini, kita sepatutnya mengajari mereka. Termasuk juga di antaranya adalah beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Adapun menggunakan tangan kanan hukumnya adalah makruh. Ada sebagian ulama mengatakan haram. Melainkan dalam keadaan darurat. Tak ada tangan kiri. Atau tangan kiri sakit dan sebagainya. Ada keperluan, ada darurat, maka tak mengapa untuk dia menggunakan tangan kanan dia. Baik, inilah secara ringkasnya pembahasan yang asas berkenaan dengan istinja, dan kita akan melalui bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittah. Faslun, rukun-rukun wudu itu ada 6. Dan sekarang ni pengarang memasuki bab yang baru, bab berkenaan dengan wudu. Baik, wudu ni kalau kita lihat dari sudut bahasa adalah kata nama bagi membasuh sebahagian anggota badan. Dinamakan sebagai wudu. Sama ada dengan kita berwudu itu kita niat ataupun tak niat, maka secara bahasa itu nama wudu. Bersihkan tangan, bersihkan kaki, bersihkan mulut, bersihkan muka dan sebagainya. Itu secara lughah atau secara bahasa maknanya adalah wudu. Adapun dari sudut syarak adalah membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Yang kita sedia maklumlah, kita akan dengar nanti tentang anggota-anggota wudu. Baik, jadi dan wudu ini mula disyariatkan menjadi kewajipan pada malam Isra' Mi'raj juga tu sendiri. Sama juga apabila difardukan solat, diwajibkan solat, maka bersamaan dengan disyariatkan atau difardukan berkenaan dengan untuk angkat wuduk sebelum solat. Tetapi ayat yang berkaitan dengan wuduk itu turun di Madinah. Dia tak turun kat Mekah, dia turun kat Madinah. Baik, itu berkenaan dengan wuduk dan juga dia punya pembukaan mukadimah. Dan orang yang berangkat wuduk ini, sebab tu dinamakan wuduk itu dengan wuduk kerana ia juga diambil daripada perkataan al-wada'ah. Wada'ah bermakna cahaya. Orang yang selalu dalam keadaan berwuduk, maka mukanya selalu berseri. Subhanallah. Baik. Kemudian, berkenaan dengan wuduk ini, pengarang langsung memulakan berkenaan dengan rukun-rukun wuduk. Dalam kitab selalu dia akan menggunakan rukun ataupun dia akan menggunakan perkataan furudul wudu. Arkanul wudu ataupun furudul wudu. Dua-dua sama makna. Dua-dua sama makna. Kecuali dalam bab haji. Kalau furudul wudu, rukun wudu sama. Tapi kalau dalam bab haji lain. Kalau rukun dalam bab haji, kalau tak buat dia tak sah. Furudul hajj, dia kalau tak buat dia kena dam. Sengaja tak buat berdosa besar, tapi hajinya sah. Hajinya sah. Tu nanti kalau bab haji baru kita akan tahulah perbezaan antara rukun dengan furud dalam bab berkenaan dengan haji. Baik, awal sekali pengarang apabila saya katakan tadi memulakan berkenaan dengan rukun-rukun wuduk, bermakna apa? Ini perkara yang sangat penting. Baik. Pengarang, tapi ini dalam sudut apabila kita belajar. Tapi apabila kita mendidik orang, especially kalau budak-budak atau kanak-kanak, terapkan mereka awalnya itu daripada sunat-sunat wuduk sekali. Yang kita sedia maklum berkenaan dengan basuh tangan, komo-komo, masukkan air dan keluarkan air kembali daripada hidung dan sebagainya. Terapkan, ajarkan mereka wuduk seperti itu dahulu. Tanpa membezakan yang mana sunat, yang mana wajib. Biarkan mereka, kebiasaan mereka itu angkat wuduk dalam keadaan demikian.
Agar mereka sudah matang sedikit, baru kita terangkan yang mana satu wajib, yang mana satu yang sunat. Baik. Jadi pengarah mengatakan furudul wudu'i sittah. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ini adalah perkara yang paling penting. Ada orang dia salah faham, tak tahu bezakan, kurang mengerti untuk membezakan antara niat dengan juga azam. Niat dengan azam tu lain. Niat tu bila kita nak buat tu atau sedang nak buat perkara pertama perbuatan kita tersebut, kita sertakan niat itu dalam hati kita. Adapun azam tu sebelum kita nak lakukan. Macam sekarang, nanti saya nak sembahyang asar. Nanti saya nak sembahyang maghrib. Ini nama azam. Azam kita nak sembahyang maghrib. Azam kita nak berubah. Tapi belum berubah-berubah. Azamnya ada. Subhanallah. Itu namanya azam. Niat tu bila kita nak buat. Dan mazhab Syafi'i, niat ni hukum adalah wajib. Dia adalah sebahagian daripada rukun. Nabi SAW sudah mengatakan innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu adalah dengan niat. Dan tiap-tiap orang itu akan mengikut apa yang dia niatkan, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. So bermakna bukanlah maknanya kita nak semayang, nak susun saf tu namanya kita dah niat. Bukan maknanya apabila kita sahur tu kita dah niat. Tak. Lain. Subhanallah. Niat tu baik kita nak kena baca. Baik. Jadi niat ni, kalau kita melihat dari sudut bahasa, an-niyatu lughatan al-qasdu. Niat ini dari sudut bahasa adalah menghendaki sesuatu atau mengkasadkan, menginginkan sesuatu. Ini dinamakan sebagai niat. Lepas tu dalam bahasa Arab, dalam hukum fikih ada tak silap saya ada 3 bab. 3 bab yang di mana mereka menggunakan makna yang sama dari sudut bahasa. Niat, tayammum dengan pergi haji ataupun umrah. Semua ni, tiga-tiga ni, bila kita tengok dari sudut bahasa, namanya al-qasdu. Semuanya sama. Menginginkan, menghendaki sesuatu. Baik. Adapun syarak, adapun niat dari sudut syarak adalah qasdu syai'in muqtarinan bifi'li. Menginginkan sesuatu atau mengkasadkan sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang dia nak buat. Itu dinamakan sebagai niat. Subhanallah. Jadi, kalau kita melihat bahawa berkenaan dengan niat ini, dia ada beberapa perkara berkaitan dengan niat. Pertama sekali, kita dah faham berkenaan dengan pengertiannya. Yang kedua, niat ni hukumnya adalah wajib pada kebanyakan keadaan. Hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, niat ni tempatnya itu di dalam hati. Baik, tadi kita dah dengar bahawasanya niat itu apabila kita dibaca pada perbuatan pertama kita melakukan perbuatan tersebut. Tetapi kalau kita ada masalah, tidak mengapa untuk didahulukan. Contohlah orang nak takbir atau ihram. Kan dia tak boleh takbir, dia tak boleh niat. Dia tak boleh baca. Dia Allah, nak masuk saja usolli fardhu zuhri tak masuk. So dia Allah habis. Dia Allah habis. Dia Allah Bilal kat belakang ustaz semayang air raya nampak. Allahu Akbar tak masuk. Asal niat tak masuk. So kalau orang jadi semacam gini, maka dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Baghawi dan juga Imam Nawawi mengharuskan untuk orang macam gini dia boleh niat dulu sebelum dia semayang. Tapi dia kena mubasyarah, kena terus. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman ya ta'ala. Allahu Akbar. Dia tak boleh usolli fardhu zuhri lepas tu ada tengok jam, tengok handphone pukul berapa, dah habis. Baik dia kena ulang balik. Ini kalau orang itu ada kepayahan, ada kesusahan nak masuk niat bersamaan dengan perbuatan yang dia nak lakukan. Dan juga seperti kecuali juga bagi orang yang berpuasa. Kita tak ada niat betul-betul time matahari atau time fajar nak terbit. Tak ada. Kita niat bila sebelum fajar terbit. Pasal memang definitely tak boleh buat. Macam mana kita nak tahu fajar tu terbit betul-betul on the dot tu kita niat? Tak boleh. Subhanallah. Maka sebab itu dibolehkan mata kita niat tu sebelum terbit fajar. Subhanallah. Hukumnya adalah wajib. Bukan time fajar tu terbit kita niat. Kan? Bukan time fajar tu terbit kita masih nak sahur. Ada orang pula dia kata kalau bang belum habis masih boleh sahur lagi. Tapi kalau member azan sampai setengah jam lah kau makan kat situ. Makan lagi biryani, masuk apple lagi, masuk jus lagi.
Pasal ustaz dia belum habis azan. Habis kalau tape recorder rosak, ulang, Allahu Akbar. Ini dah macam 40 kali je azan. Setahu aku azan takbir 2 kali. Subhanallah, dia ulang. Jadi kesalahfahaman. Kesalahfahaman hadis keluar kesalahfahaman hukum. Na'udzubillah. Baik, so balik pada tadi, bahawasanya tempatnya itu adalah di dalam hati. Masanya adalah pada permulaan ibadat. Masanya itu adalah pada permulaan ibadat kecuali orang yang berpuasa, maka sebelumnya. Baik. Dan caranya itu adalah berbeza dengan perbezaan ibadat yang dia nak buat. Baik. Jadi kita akan menyambung lagi membahaskan berkenaan dengan niat ni pada minggu hadapan insya-Allah tentang syarat-syarat niat pula. Wallahu a'lam bishawab. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعانا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Ini